Sekali tengok Jetua T1 ni memang nampak macam jenis kereta yang nak redah bukit, masuk hutan, lintas air. Semua benda macam tu lah. Dia actually ada dua variant, 1.5 dengan 2 liter all-wheel drive. Yang saya sempat cuba hari ni bukan version 2 liter XWT yang paling ganas tu. Ini version 1.5 turbo, front wheel drive yang kemungkinan besar akan banyak habiskan masa dalam trafik, atas highway dan buat urusan harian. Jadi persoalan dia bukan sama ada T1 ni nampak rugged atau tak, because look at it, it is. Memang nampak macam tu. Persoalan sebenar, bila bawa version 1.5 ni, rasa cukup meyakin ke tak instead of the 2 liter XWD? Let's check it out. Secara segmen, Jetua T1 ni masih kira C segmen SUV. Sama kategori kasar lah macam Proton X70, Jayco J7, Haval H6 dan Tiggo 7 Pro. Tapi dari segi saiz, T1 ni duduk dekat hujung atas segmen tu. Panjang dia lebih kurang 4.7 meter, hampir 2 meter lebar dan jauh lebih tinggi daripada SUV C segmen biasa. Sebab tu bila tengok depan-depan, dia rasa macam SUV satu saiz lebih besar. In fact, wheelbase Jetua T1 ni sama panjang dengan Jetua T2. Abang dia yang tengah famous sekarang, yang semua orang tengah berebut-rebut nak beli. So what is the point of the Jetua T1 ni? Well, of course, harga dia lebih rendah daripada Jetua T2. Tapi adakah pengalaman dia sama? Especially dengan variant 1.5 turbo ni. Tapi before I get into that, saya akan try to explain apa difference between the 1.5 dengan 2 liter. Banyak ke? Sikit ke? Mari saya explain. So, seperti saya cakap earlier, Jetua T1 dekat Malaysia ada dua version, 1.5 turbo dengan 2 liter turbo. Dari luar memang nampak lebih kurang sama, tapi dari segi kuasa, sistem pacuan dan kelengkapan memang banyak beza. Yang 1.5 ni hasilkan 170 PS dengan 270 Nm. Dia guna gearbox 7 speed dual clutch dan hantar kuasa ke roda depan. Feeling dia lebih santai, tekan minyak dia naik laju steady dan ride dia memang lebih fokus pada keselesaan. Kalau korang ambil yang 2 liter pula, kuasa naik ke 245 PS dengan 375 Nm. Gearbox masih sama, 7 speed dual clutch, tapi yang ni dapat sistem XWD all-wheel drive. Pasal all-wheel drive tu, dia juga datang dengan 7 drive mode termasuk snow, mud, sand dan rock, siap dengan crawl control. So bukan setakat lebih kuat, dia juga boleh hantar kuasa ke semua roda kalau korang masuk jalan tanah, laluan licin atau campsite. Dari segi kelengkapan, versi 1.5 sebenarnya dah agak lengkap. Dia dapat rim 18 inci, skrin 12.8 inci, sistem audio 8 speaker, ambient lighting satu warna, powered driver seat dan dua-dua kerusi depan siap ada ventilation. Variant 2.0 pula upgrade ke rim 19 inci, skrin 15.6 inci, Sony sound system, 9 speaker, multicolor ambient lighting, panoramic sunroof, driver seat dengan memory dan powered passenger seat siap ada leg rest. Beza harga T1 1.5 dengan 2 liter RM17,000. So, kalau korang cuma nak rupa rugged, ruang yang besar, kelengkapan yang dah cukup dan ride selesa, version 1.5 dah memadai. Tapi kalau nak lebih power, all-wheel drive dan spek yang lagi lengkap, kenalah pilih version 2.0. So, walaupun kelengkapan dua-dua variant tak sama, tapi dari segi material dan rasa dalam cabin, version 1.5 dengan 2 liter sebenarnya lebih kurang sama. Dekat bahagian depan memang banyak permukaan soft touch, especially dekat dashboard dan door panel. Hard plastik memang ada, tapi kebanyakannya diletakkan dekat bahagian bawah, tempat yang kita jarang sangat sentuh. Kerusi depan pun selesa dan satu benda yang saya suka ialah view dari tempat duduk depan. Sebab T1 ni agak tinggi, position duduk dia bagi korang pandangannya lebih commanding. Bila tengok keluar, korang duduk lebih tinggi daripada kebanyakan SUV lain. So memang ada rasa macam bawa SUV besar. So itulah dia punya feel bila duduk dekat depan. Kat belakang pula, actually space kat belakang ni in the T1 ni agak generous juga. Tak surprising lah pasal wheelbase dia sama dengan T2 yang nampak macam lagi besar tu. So dia punya knee room banyak, headroom banyak, shoulder room pun okey. Paling best, seat ni boleh recline. So dia punya recline pun agaklah ke relax position, tak adalah tegak sangat. So I think boleh lah lama-lama duduk belakang ni comfortably. Seat tengah dia tak adalah selembut seat macam outboard ni, tapi dia keras. Tapi for short journey, seat tengah ni okay, dia ada support, dia keras, so I think it's okay. Apa lagi kat belakang ni, well ada USB-A, USB-C dengan aircon vents, ada grab handles, lampu LED, so quite modern. Macam mana rasa duduk kat belakang ni as a passenger? Bouncy tak? Because selalu belakang lah yang macam rasa more of the imperfections of a car. So dalam segi tu saya rasa quite comfortable juga duduk kat belakang ni, relax. Supportive juga seat dia pasal
lagi-lagi bila recline and tengah ni macam naik, so dia nampaklah macam dia pegang sikit. So dia nampak macam soft touch material kat belakang ni, tapi dia tak sama macam depan. Kat atas ni dah keras, semua dah keras. Oh ni macam when you put your hand here, soft lah sikit, but selain tu semua keras. Sini pun ada macam organizational pockets, banyaklah, senang lah letak phones. The cabin also quite senyap. Sekarang macam kita around 100 km/h and it's quite quiet. Saya tak menjerit ke apa, and boleh cakap macam biasa je. So I think quite comfortable belakang ni. Okay, so lepas cuba T1 1.5 turbo ni, saya rasa satu benda kena jelas. Ini bukan version yang korang beli sebab nak redah hutan atau cari jalan paling susah untuk balik rumah. Ini version untuk orang yang suka rupa rugged T1. Tapi penggunaan harian masih banyak dalam bandar, highway, hantar anak, pergi kerja. Enjin 168 horsepower dengan 207 Nm tu cukup untuk buat semua tu. Cuma delivery dia lebih santai daripada agresif. Ride dia selesa, kabin rasa besar, equipment pun memang banyak. Cuma kalau korang memang nak performance yang lebih kuat atau nak guna kebolehan all-wheel drive, memang kena guna version 2 liter. Untuk 1.5 ni, tarikannya bukan sebab dia SUV off-road hardcore. Tarikannya sebab dia bagi rupa dan presence macam SUV besar, tapi masih senang dibawa sebagai kereta harian.